Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila awliyaillahi salihin wal ulama'il amilin, wa khususan ila Syekh Nasir Ad-Dunjuni hafizahullahu ta'ala, wa khususan ila ruhil imami Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, wa khususan ila Syekhil Muhadir ibnul Hajijul As-Sanari hafizahullahu ta'ala, wa khususan ila ruhil imami Abu Mansur al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan pengajian kitab secara online. Pada maghrib ini saya guna kitab ni. Kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asah. Kitab ni amat sesuai lah bagi orang yang baru nak belajar ilmu tauhid. Yang mana secara peribadinya buku ini saya dapat secara langsung keizinan daripada Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Muhadir bin Hajijul untuk mengajarkan kitab ni. Ini pengesahannya. Di belakang saya dapat keizinan khususiah untuk mengajarkan kitab ni kepada masyarakat ni. Dan pada maghrib ini saya akan baca pada muka surat 1, iaitu berkenaan dengan pengertian ilmu tauhid. Hak mana yang ada kitab tu kita pakak-pakak buka. Tak, kita boleh pakak-pakak buat catatan kepada Nur Sahaliza. Molek dah tu. Ada kitab tu kita pakak buka.
kita pakat buka. Ya, mana tak ada lagi tu boleh dapatkan di kedai. Nah, baik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata sini pelajaran pertama iaitu pengertian ilmu tauhid. Pelajaran pertama iaitu pengertian ilmu tauhid. Kalau kita tengok kitab ni, dia bab yang pertama dia ada dok silap 7 pelajaran. Bab yang pertama dia ada 7 pelajaran. Pelajaran pertama iaitu pengertian ilmu tauhid. Tu dah. Bab yang pertama dia ada 7 pelajaran. Tu tahu dulu, kaka dulu. Bab yang pertama ada 7 pelajaran. Pelajaran pertama iaitu pengertian ilmu tauhid. Gitu. Baik, tengok. Kata pengarang hafizahullahu ta'ala, soalan, apakah pengertian ilmu tauhid? Jadi kitab sifat 20 suatu pengenalan asas ni, cara susunan dia ni comel. Dia buat dalam bentuk ada soalan dan ada jawapan. Jadi mudah untuk kita nak belajar comel. Jadi soalan dia tanya, apakah pengertian ilmu tauhid? Tanya. Kerana kita maklumkan ilmu tauhid ini setengah daripada ilmu yang fardu ain di atas tiap-tiap orang mukallaf kena belajar. Apa nama kitab? Kitab sifat 20 suatu pengenalan asas. Saya tunjuk sekali lagi untuk yang mana tak ada lagi tu, dia boleh dapatkan di kedai. Ni kitab ni. Saya tunjuk lagi sekali, mudah-mudahan boleh beli di kedai kitab ni. Baik. Soalan, apakah pengertian ilmu tauhid? Baik. Jadi ilmu tauhid ni setengah daripada ilmu yang fardu ain di atas tiap-tiap orang mukallaf kena belajar. Bila begitu kok, bila ilmu tauhid setengah daripada ilmu fardu ain yang kita kena belajar, kalau begitu nak tahu juga apakah pengertian ilmu tauhid. Jawapan dikata ilmu tauhid ialah al-ilmu bil aqaidid diniyatin nasyiati anil adillatil yaqiniyati. Dia mari dalam bahasa Arab. Tapi tak apalah. Kita naknya pengertian ilmu tauhid dalam bahasa kita Melayu. Tapi kalau orang mengaji, comelnya kita hafallah ta'rif ilmu tauhid dalam bahasa Arab tu. Apakah pengertian ilmu tauhid? Al-ilmu bil aqaidid diniyatin nasyiati anil adillatil yaqiniyati. Tengok dalam bahasa Melayu. Dikata satu ilmu. Al-ilmu iaitu ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama. Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama.
dengan simpulan-simpulan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Baik, apakah ilmu tauhid? Ilmu tauhid ni ilmu yang berkaitan dengan pegangan agama. Itu ilmu tauhid. Kalau tanya apakah pengertian ilmu tauhid? Jawabnya, ilmu tauhid ialah ilmu yang berkaitan dengan pegangan agama. Ilmu yang membicarakan berkaitan dengan pegangan agama. Itu ilmu tauhid. Adapun ilmu tasawuf lain pula. Ilmu tasawuf satu ilmu yang dapat kita tahu dengan ilmu tersebut akan segala kelakuan yang terlintas di dalam hati. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ilmu yang dapat kita tahu akan segala kelakuan yang terlintas di dalam hati. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ilmu yang membicarakan berkaitan dengan pegangan agama. Yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Baik, ni nak jagaan sikit. Bila sebut dalil-dalil yang yakin, dua, Al-Quran dan hadis. Tapi ingat muslimin muslimat, bukan semua ayat Al-Quran dapat dijadikan dalil dalam pegangan akidah. Bukan semua hadis yang dapat kita jadikan sebagai dalil dalam pegangan akidah. Al-Quran yang menjadi dalil dalam pegangan agama, dalam akidah, ialah ayat Al-Quran yang muhkamah dipanggil. Ayat Al-Quran yang muhkamah dipanggil ayat Al-Quran yang dalil bahasa yakin. Apa dia ayat Al-Quran yang muhkamah? Ayat Al-Quran yang muhkamah ni ialah ayat Al-Quran yang mana maknanya itu jelas dan terang. Itu ayat Al-Quran yang muhkamah. Apa dia ayat Al-Quran yang muhkamah? Makna ayat yang jelas dan terang dan tidak mengandungi makna kesamaran. Itu ayat Al-Quran yang muhkamah. Boleh? Hak mana dan tulis di ruangan komen. Dan isi yang kita belajar pada hari ini. Apa dia ayat Al-Quran yang muhkamah? Ayat Al-Quran yang muhkamah ialah makna ayat yang jelas, lagi pula terang dan tidak mengandungi makna kesamaran. Contoh ayat Al-Quran yang muhkamah. Alhamdulillah, comel dah tu. Kepada Syarifah Nur Al-Haddad istiqamahkan belajar ilmu tauhid. Baik. Baik. Contoh ayat Al-Quran yang muhkamah. Contoh Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas dipanggil ayat Al-Quran yang muhkamah. Makna ayat tu jelas, terang dan tidak mengandungi kesamaran. Tengok, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang esa. Tengok dari segi makna jelas, terang. Kita dengar, kita faham selalu. Tidak ada rasa kesamaran. Tu. Allahus Samad. Allah lah tempat pintakan hajat segala hamba. Jelas makna dia. Adapun ayat Al-Quran yang mutasyabihat, itu dipanggil dalil yang bahasa zanniyah. Comel betul. Kepada Nur Sahaliza betul dah tu.
dengan sabak tulis di ruangan komen ni akan isi kita ni, asbab orang dapat faham seramai mana orang dapat faham, sebanyak tu pahala yang Puang Nur Sahaliza dapat. Besar. Besar. Begitu pada Muhammad Rafi'i pun sama. Besar, nampak simple je tulis di ruangan komen, tapi orang dapat faham, seramai mana dapat faham, sebanyak tu pahala yang kita dapat. Tengok Allah. Ada pun ayat Al-Quran yang mutasyabihat, ia panggil dalil yang zoniyah. Dalil yang zoniyah tidak dapat dijadikan dalil dalam bab pegangan akidah. Dalil untuk jadikan sebagai pegangan akidah, dalil yakin. Kalau ayat Al-Quran yang muhkamah, adapun ayat Al-Quran yang mutasyabihat tidak boleh dijadikan dalil dalam bab pegangan. Apa dia ayat Al-Quran yang mutasyabihat? Lawang bagi muhkamah. Kalau muhkamah, ayat yang terang, lagi jelas dan tak ada kesamaran. Kalau mutasyabihat, ayat yang tidak terang, lagi pula tidak jelas, lagi pula mengandungi makna kesamaran. Itu ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Ayat Al-Quran yang mutasyabihat tak boleh dijadikan sebagai dalil bab pegangan. Jangan silap ambil dalil dalam bab pegangan. Contoh ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang mana ayat Al-Quran yang mutasyabihat ni tidak boleh dijadikan dalil bab pegangan. Contoh ayat mana? Ayat yang masyhur, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ni ayat yang mengandungi makna kesamaran. Tuhan yang bernama Rahman istiwa di atas arasy. Lalu orang menterjemahkan istiwa dengan makna duduk. Sedangkan istiwa dia bukan satu makna. Istiwa paling kurang ada dua makna. Dengar pada zahir ayat, disebut kata istiwa, orang terjemah dengan duduk, dari segi maknanya tidak terang, tidak jelas. Bahkan mengandungi rasa kesamaran ke atas kita. Sedangkan istiwa terjemah dengan duduk, hak tu mustahil di atas Allah. Lalu orang menjadikan ayat ni sebagai dalil Tuhan bertepak. Ni ramai ni. Kenapa? Silap dalam bab ambil dalil. Sedangkan istiwa ni dia bukan dengan makna duduk sahaja. Istiwa ada makna dengan istaulah. Istaulah dengan makna memerintah. Tapi dia ambil perkataan istiwa terjemah dengan duduk. Lalu dia isbatkan Allah Ta'ala tu bertepak di arah Allah. Tengok teruk sungguh orang panggil. Sebab apa? Keliru dalam bab ambil dalil. Dia pun tekan kepada orang kampung. Bukan saya kata. Saya cuma menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata. Siapa sebut Allah Ta'ala bertepak? Siapa sebut? Dia kata Allah Ta'ala sendiri sebut. Dia kata Allah Ta'ala sendiri mensifatkan bahawasanya dia ni duduk di atas arah. Dia kata siapa-siapa yang tak percaya ayat Al-Quran, dia kata kafir. Tengok Allah. Orang kampung ni percaya selalu. Kalau kita mengaji tak ada kaedah tak percaya selalu. Sedangkan istiwa bukan satu makna. Ni kita kena faham kaedah. Tiap-tiap suatu perkara yang menunjuk di atas kekurangan di Allah Ta'ala, maka perkara tu, sifat tu mustahil di atas Allah. Kalau kita kata istiwa dengan makna duduk, kita pergi isbatkan kepada Allah, menunjuk di atas makna kesempurnaan ke kekurangan.
sudah tentu menunjuk di atas makna kekurangan, maka istiwa dengan makna duduk dipanggil mustahil di atas Allah. Tu kaedah mati je orang panggil. Dia kena faham situ lagi. Dengan kita mengaji ada kaedah ni, kita tak mudah orang panggil terpedaya dengan golongan-golongan yang memahamkan ayat Al-Quran yang mutasyabihat ni secara zahir. Banyak Allah. Gini kita lebih-lebih lagi kita bagi orang kampung ni. Pengajian ilmu tauhid ni pengajian yang jarang orang nak beri penekanan. Orang lebih bertumpu kepada fiqh, kepada ilmu-ilmu lain. Ilmu tauhid jarang diberi penekanan. Hak bimbangnya bahawa ajaran Tuhan bertepat, Tuhan boleh berpindah ganda. Ling hak takut sekali. Sebab apa? Keliru dalam bab ambil dalil. Ni ingat. Nak ambil dalil dalam bab pegangan, tengok Al-Quran. Al-Quran ayat yang boleh ambil dalil sebagai pegangan, ayat Al-Quran yang muhkamah. Saya ulang biar faham, biar jelas. Sama juga dengan orang yang mensabitkan Allah Ta'ala tu ada tangan. Ini dikeliru ambil di ayat. Mana? Yadullah fawqa aydihim. Tengok. Tangan Allah di atas tangan mereka tu. Tengok. Diterjemah yadun dengan makna tangan Allah. Lalu diisbatkan Allah Ta'ala ada tangan. Tengok Allah. Kalau kita bercakap kita reti. Adakah kadang-kadang dalam bahasa Arab ni satu lafaz terkadang ada 2 hingga 3 makna. Yadung ni dia ada makna dia ada makna yang hakiki, dia ada makna yang majazi. Kalau yadung dengan makna yang hakiki itu tangan. Hak tu mustahil di atas Allah. Adapun yadung dengan makna majazi itu kekuasaan. Kalau kita cakap kita reti. Satu kita kata kawasan ini di bawah tangan saya. Itu dengan makna kekuasaan. Ayat yadullah fawqa aydihim, ayat ini ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Maka zahir ayat yang kita faham, yadung dengan makna tangan bukan yang dikehendaki. Tak boleh buat dalil sebagai Allah Ta'ala ada tangan. Sebab ayat Al-Quran ini ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Nak buat dalil dalam bab pegangan mesti dalil yang yakin. Kalau Al-Quran ayat Al-Quran yang muhkamah, kena ingat. Itu kena reti weh Allah. Kita rusing. Dan kita rusing orang zaman sekarang ni. Bawa ajaran yang pelik. Ajaran Tuhan boleh turun, boleh naik. Allah. Sedangkan kita nak sabit sifat baharu di Allah Ta'ala tu mustahil dah. Nak sabit sifat nak turun di Allah Ta'ala tu mustahil dah. Itu kena ingat tu habis situ nah. Begitu juga dengan hadis. Hadis nak buat sebagai dalil pegangan akidah, itu hadis yang muhkamah, bukan hadis yang mutasyabihat. Apa dia hadis yang muhkamah? Itu hadis yang mengandungi makna yang terang, yang jelas, lagi pula tidak mengandungi kesamaran. Adapun hadis yang mutasyabihat ialah hadis yang mengandungi makna yang tidak terang, tidak jelas, lagi pula mengandungi makna kesamaran. Contoh, orang mengambil dalil dalam hadis yang mengatakan Allah Ta'ala tu turun. Antaranya hadis sahih yang mengatakan
Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam. Ini hadis sahih dikata. Jadi dia mengatakan hadis ini Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala turun 1/3 malam. Bila sebut turun dipanggil termasuk dalam perkara al-umurun nisbiyah. Perkara hak bahasa nisbah. Nak panggil turun, kita nisbahkan daripada pihak atas ke bawah, baru dipanggil turun. Kalau begitu gak jenis peseng pihak atas ke bawah baru panggil turun, ini sifat lawazim bagi jiring. Allah Ta'ala zat bukan jiring. Bagaimana mengisbatkan Allah Ta'ala turun? Maka hadis ni tak boleh dijadikan sebagai dalil dalam bab pegangan agama. Kena reti molek. Situ kena faham. Baik, habis itu. Dia kata sini lagi. Dia kata Islam ibarat pokok. Dia kata gitu. Jadi Islam ni diumpamakan seperti batang pokok. Islam ni orang panggil diumpamakan seperti batang pokok. Kenapa? Kerana agama Islam ni terdiri kepada 3, iaitu terdiri daripada iman, terdiri daripada Islam dan ihsan. Maka Islam ni diumpamakan seperti batang pokok. Contoh, di pokok tu dia ada akar tunjang. Akar tunjang ni lah diumpamakan seperti akidah. Di pokok dia ada akar. Akar tu diumpamakan seperti akidah. Kukuhnya batang pokok bergantung kepada kukuhnya akar. Begitu dengan kita. Kukuhnya Islam seseorang itu bergantung kepada kukuhnya akidah. Kalau kita buat rumah pun hak mustahak sangat tapak. Orang dah buat rumah dengan ambil semen, ambil pasir, letak air, dia buat gitu. Orang akan ambil semen, capur dengan batu, dengan pasir, kucar dengan air, nak comel, nak padak molek. Sebab apa? Tak ambuh retak tapak rumah. Iman kita lagu tu juga. Nak pacak iman dalam hati kita ni, nak pacak dengan akidah yang konkret, yang kemah. Maka akal diumpamakan seperti akidah. Mempelajari ilmu akidah ni melalui ilmu tauhid. Nak perkemahkan pegangan kita, keimanan kita, mesti kena belajar ilmu tauhid. Nak belajar ilmu tauhid mesti berguru. Bukan jenis baca sendiri. Muslimat ada orang jenis berani baca diri kita tak ngaji. Belana, kata orang Terengganu, belana banyak opesen gini. Nak kita ni kita sifat 20 suatu pengenalan asas. Di bahasa moden, dia pun goreng ikut kepahaman dia sendiri. Ni masalah tidak pernah mengaji. Ada pernah mengaji, jangan berani mengajar, bahaya. Jangan urat ikut kepahaman akal sendiri. Dia kena ada guru. Dia mesti ambil ilmu dengan guru. Jadi nak belajar ilmu akidah ni, belajar melalui ilmu tauhid. Saya showkan. Hak mana yang nak belajar ilmu tauhid peringkat permulaan, tolong cari kitab ni. Kitab sifat 20 suatu pengenalan asas. Kitab ni saya mengajar kitab ni. Saya mengajar tengah dah. Tapi kalaulah muslimat berhajat nak belajar kitab ni daripada awal secara mendalam, maka kita boleh usahakan.
Kalau nak, type di ruangan komen. Kita usahakan nak memahamkan kitab ni secara terperinci, siap dengan nota. InsyaAllah saya beri kejaminan. Kalau mengaji dengan saya, 1 poin nota pun saya tak akan tinggal kepada anak murid saya. Hak mana pernah mengaji dengan saya, kalau hak nak mengaji secara mendalam, 1 catatan pun saya tak akan miss kepada anak murid saya. Sebab apa? Ini amanah guru. Mengajar ni nak orang faham. Biarlah sejang tu muka surat 3 tak apa. Hak naknya setiap catatan nota tu, hak mana mengaji dengan saya nak dah habis. Biar dia baca semula dia faham. Ini sekadar muzakarah je, nak buka minda je. Ustaz buat kelas hati. InsyaAllah aku kepada Puan Nur Sahariza, insyaAllah lah tu. Kita usahakanlah. Usaha melalui apa ni misal. Buat live juga. InsyaAllah. Tapi live tu secara khususiyah gede. Hak mana nak suruh saya buat kelas kitab ni, syarat yang pertama kena ada kitab. Kalau tak ada kitab, saya malah mengajar. Mana setuju tak kalau gitu? Tak. Mesti ada kitab. Tak apa. Mengajar online sekali pun tak apa. Ambil peluang. Tak apa. Saya halalkan. Hak mana mengaji secara online dengan saya halalkan. Niat saya nak beri kefahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada masyarakat. Gitu. Tak apa, insya-Allah kepada Puan Nur Sahariza, kepada Puan Wan Rafidah, ini antara orang yang setia yang mengikuti pengajian saya, iaitu Wan Rafidah. InsyaAllah kita usahakan. Kita buat kelas. Syarat nak ada kitab. Cuba tarik. Siapa yang nak mengaji secara khususiah kitab dia tarik apa orang nak. Kepenuh sehari insyaAllah. Lagi masuk komen. Siapa nak mengaji secara khususiah kitab ni? Siapa nak? InsyaAllah kita bincangkan tarikh. Kemudiannya nak buat pengajian tu pagi ke ataupun maghrib. Syarat yang kedua, kena tulis. InsyaAllah saya tulis syarat kena tulis nota apa yang saya bagi tahu. Dan sebelum beralih ke tajuk lain, saya akan tanya, dan tak tulis. Biarlah nak kata boring ke, biarlah. Itu mengat khususiyah ni tidak banyak sembang. Dia nota. Ni kadar muzakarah je ni. Tu akar pokok. Akar pokok ni muslimin-muslimah diumpamakan seperti akidah. Kukuhnya batang pokok bergantung kepada akidah. Kukuhnya rumah bergantung kepada tapak rumah. Kalau kita buat rumah, tiang rumah kita beli dah secara import. Misal tiang rumah kita beli secara import mahal. Sebatang tiang rumah tu 4,000 misal. Tetapi balik tapak buat lebih kurang. Rasa-rasa rumah tu utuh tak? Pasti utuh akan datang. Kalau kita ni banyak buat amal ibadat macam mana pun, dengan semayang tahajudnya Quran, tetapi akidah tak kemah, dia akan utuh. Dia akan rosak di dalam. Ni kita bimbang. Itu akar pokok. Ada pun ranting. Ranting pokok tu. Dahan pokok tu diumpamakan seperti syariat. Syariat ataupun diumpamakan seperti Islam. InsyaAllah. Dia gini muslimin muslimat.
kalau surau masjid tidak dibuka lagi, insya-Allah saya akan teruskan pengajian online maghrib. Kalau surau masjid buka dah, maka tak boleh dah nak buat secara online berkitab hari maghrib ni. Kepada Panah Sahariza, saya faham masalah tu. InsyaAllah, insyaAllah. Kita niat dalam hati kita nak faham akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut jalanan Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Doa-doakan begitu. Minta dengan Allah Ta'ala tunjukkan kita kefahaman akidah yang sebenar. Baik. Jadi rating pokok ni, dahan pokok ni diumpamakan seperti syariat ataupun Islam. Mempelajarinya melalui ilmu fiqh. Ni. Lepas kita kemah dah akidah, baik, kita dirikan pula tiang. Kalau pokok ni naik, batang pokok dia ada cabang dari dahan. Dahan pokok diumpamakan seperti Islam. Mempelajarinya melalui ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu amali. Ilmu yang dinisbahkan kepada perbuatan zahir. Kenapa selalu? Semayang nampak. Dipanggil apa? Dipanggil perbuatan amali. Dia ada gerak, dia ada rokok, dia ada sujud. Adapun akidah dipanggil amalan batiniyah. Hak tak nampak. Hak tak nampak ni bahaya. Hak nampak senang kita betul selalu. Kalau misal dia takbir tak betul, senang kita betul selalu. Kalau berakidah yang tak nampak nak betul pun ni. Kalau tak pernah belajar, tak pernah mendalami ilmu tauhid, nak tahu lagu mana akidah kita betul ke tak. Hak takut sekalinya tak cara terus. Tak belajar terus, hak bimbang. Kita rasa memada kita belajar di zaman sekolah. Kalau begitu, teruk kita. Tak lesar lagi kita. Kena belajar. Nampak? InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dipanggil dahang pokok. Ada pembuah. Buah inilah orang panggil diumpamakan seperti tasawuf ataupun ihsan. Buah tu kita tanam pokok durian. Buah durian tu diumpamakan seperti ihsan. Kalau kita rumah cat rumah tu diumpamakan seperti ihsan. Kalau kita buat amal akidah comel, balik fiqh comel, tak ada ihsan, dak comel lalu dah. Dak sempurna selalu dah. Dia nak sempurna, dia kena ada ihsan. Kita buat amal ibadat, kita nak hati kita ni tawajuh, bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak buat amal kerana yang lain, kerana buat amal nak mengendeng-endeng tunjuk ke orang, buat amal nak suruh orang puji. Hal ni tak ada ihsan dipanggil. Nak buat amal nak ada ihsan. Nak kikih buat amal untuk tunjuk ke orang, nak suruh orang puji. Kita berasa dalam hati kita ni, kita berasa kita ni rajin, kita berasa kita orang warak. Ini penyakit hati belaka dah. Allah takut kita dah. Mempelajarinya melalui ilmu tasawuf. Ihsan, nak belajar ihsan kena belajar melalui ilmu tasawuf. Cuma kena ingat muslimat, ilmu tasawuf hak fardu ain kena belajar ialah ilmu tasawuf yang memberi penekanan 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah.
kena kena setiap letasang dalam hati kita tu, itu menjadi fardu ain juga. Tu komplit sebatang pokok. Orang panggil Islam diumpamakan seperti sebatang pokok. Tu komplit dah tu. Jadi iman, Islam, ihsan dah diumpamakan orang panggil seperti akidah, fiqh, tasawuf. 3 ilmu ni di atas jasad kita, jangan bagi bercerai tangga. Nak ada semua ilmu 3T ni. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, dah atas jasad kita. Nak ada semua. Biar kemah comel bab akidah, biar kemah comel bab fiqh yang menyentuh bab ibadat, biar kemah comel dah ilmu tasawuf yang membicarakan 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah, biar kemah keming, biar comel, biar kemah. Barulah kita buat amal ibadat tu baru comel, baru sempurna. Tu. Jadi untuk malam ni pengertian ilmu tauhid selesai dah lah kalau ikutnya. Cuma kalau sekiranya nak muslimin muslimat nak bertanya kepada saya mengenai bab akidah, bab tauhid, insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk menjawab kalau tahu. Kalau tidak tahu, saya tawakuh dulu, saya jawab akan datang. Gitu. Adapun ilmu tasawuf yang membincangkan mengenai maqam-maqam, hak tu ilmu tasawuf yang fardu kifayah. Yang cakap mengenai darjah-darjah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita hikam, kalau kita adurun nafi, hak tu kita yang fardu kifayah dah. Kita adurun nafi, saya mengaji kita ada. Tu kita hakikat membahaskan martabat 7, saya mengaji kita ada. Kita tu dipanggil kita tasawuf yang fardu kifayah. Tu. Jadi paling kurang ilmu tasawuf kena belajar kitab penawar bagi hati. Padang dah tu. Baik. Kalau sekiranya anda nak tanya apa-apa, insya-Allah boleh type di ruangan komen, insya-Allah. Saya cuba jawab kalau sekira saya tahu. Kalau tidak tahu, saya tawakuh, saya jawab akan datang, insya-Allah. Sebelum masuk isyak ni, kita beri 3 minit. Kalau sekiranya ada nak tanya apa-apa untuk malam ni selesai dah tu. Sebagai permulaan kitab sifat 20 suatu pengenalan asas mengenai pengertian ilmu tauhid, untuk malam ni selesai dah. Jadi tunggu 3 minit. Kalau sekira ada nak tanya mengenai bab tauhid. Baik. Kita ke besar insya-Allah. Okey, baik. Gini kepada Nasihat Liza, kalau kitab tasawuf yang dikarangkan oleh Ustaz Muhaddir, kitab Qalbus Salim, kitab tu sesuai juga, bahasanya mudah. Tetapi saya syurkan kalau tasawuf cari kitab penawar bagi hati yang jauh lama. Kitab tu kena ada guru. Dan untuk pengetahuan kitab tu pun saya mengajar. Saya mengajar kitab tu tengah dah. Kitab penawar bagi hati. Kitab tu saya mengajar, saya khususiah lah hak mana mengaji. Cara khususiah, dia tahulah bagaimana pengajiannya. Bab tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat benar ke tak? Baik. Dia sebenarnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat bukan orang panggil bukan termasuk dalam bab ahli sunnah wal jamaah. Jalanan ahli sunnah wal jamaah
iaitu jalanan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan jalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau mengaji ilmu tauhid jalanan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dia ada tempat wasak dia. Dia ada tempat wasak dia. Ilmu tasawuf hakikat tu aulia maqam. Ya, Suhaimi Muhammad. Ilmu tasawuf cakap berhakikat itu ilmu tasawuf yang menceritakan tentang maqam-maqam, darjat-darjat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf atas kita belajar dia panggil ammah. Ustaz, ya betul. Dia panggil ilmu tasawuf atas kita belajar ni panggil ammah, umum atas. Betul. Jadi hak yang tahu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ni dia panggil kalau kita belajar tauhid 3 serakah ni dia tempat rosak dia. Dia tempat rosak dia. Nah, kalau kita menghalusi dalam bab tauhid 3 serakah ni dia tempat rosak dia. Antara dia ayat asma wa sifat, ayat sifat. Dia ayat sifat ni lah di atas jalanan 3 serakah ni dia akan menyabitkan orang panggil segala ayat sifat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat disabitkan di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bertangan dia kata, tapi tak serupa dengan makhluk dia kata gitu. Allah Ta'ala ada wajah tak serupa dengan makhluk. Hak ni dipanggil jalanan yang lari dan dasar ahli sunnah wal jamaah orang panggil. Sebab itulah kita nak faham molek pegangan ahli sunnah wal jamaah dengan jalanan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Rasul tu kat mana ustaz? Dia tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Rasaknya panjang sebenarnya nak wayak tempat rasaknya. Cuma yang antaranya pada asma wa sifat, tentang ayat sifat. Ayat sifat ni setiap apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran disabitkan di Allah Ta'ala. Antaranya ayat tentang yadullah faqa aidihim, dia menyabitkan Allah Ta'ala bertangan tapi tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala turun tapi tak serupa dengan makhluk. Ni tempat rosak dia. Inilah kalau tak berguru ni payahlah. Payah kena berguru. Kalau tak berguru ke Allah. Nah, secara peribadinya saya belajar kitab tauhid ni bukan di pondok. Saya mengajinya di kampung bertelaki dengan beberapa orang guru nak secara khususiyah. Dan alhamdulillah sudah 7 tahun, 8 tahun dah saya belajar. Dah pengajian di kampung ni saya belajar ilmu tauhid. Antara kitab ilmu tauhid saya belajar Ummu Barahim, antaranya lagi kitab Ad-Durrus Samin, Aqidatun Nazim saya belajar. Nah, kitab fiqh, kitab Sabilul Muhtadin, kitab Matla'ul Badrain, tasawuf, kitab penawar bagi hati, Hidayatus Salikin saya belajar. Kitab Adrun Nabi saya belajar tu. Dan lagi lah jalan lainnya. Jadi apa yang penting, belajarlah di mana-mana pun hak naknya kesungguhan. Kesungguhan. Yang kedua istiqamah, insya-Allah. Ada 2 ni, insya-Allah hasillah ilmu yang kita nak, hasillah ilmu yang kita idamkan. Jadi untuk malam ni saya rasa cukup dah dahulu. InsyaAllah kita sambung esok jika dia beri kesempatan. Kitab ni juga esok kita sifat 20 suatu pengenalan asas. InsyaAllah esok kita sambung. Baik, boleh faham tak? Cuba tarik, faham tak? Kalau faham alhamdulillah. Kalau tidak faham boleh kena tunggu pencing panjang umur, kena pergi berguru.
bertelakin untuk guru di pelini kena gila. InsyaAllah kepada Puan Nur Sahaniza begini saya khabar, saya bagi tahu. Minta di dalam doa kita, minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita guru yang sebenar. Ini antara doa yang saya minta semua. Minta Allah Ta'ala pertemukan guru yang sebenar. Akhirnya Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk. Ya, Tuhan tunjuk. Minta. Tak, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang sebenar. Tak, mudah-mudahan Tuhan makbulkan permintaan kita, hajat kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.